بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak daripada kaum lelaki itu mencemuh dan merendah-rendahkan satu puak daripada kaum lelaki yang lain. Kerana kemungkinan yang mencemuh itu, yang dicemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Dan janganlah pula satu puak daripada golongan wanita itu mencemuh dan merendah-rendahkan kaum wanita yang lain. Kerana kemungkinan yang dicemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban akan setengahnya yang lain. Jangan pula kamu manggil-manggil antara satu dengan lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ini semua kerana larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amat buruklah sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya selepas daripada itu, jika sekiranya mereka tergolong di kalangan golongan yang fasik, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dihormati lagi dikasihi yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah, dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi sempatkan kita untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang pastinya dinanti-nantikan untuk sama-sama kita melaluinya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur kerana diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merebut segala tawaran yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah sama-sama kita berusaha untuk merebut peluang itu, menandakan dan membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Seperti mana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam satu kata-katanya, apabila memasuki bulan Ramadan, dia menyebutkan, biarlah kita yang menyambut Ramadan itu benar-benar menyambut sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba Ramadan, yang apabila tamat sahaja Ramadan, kita meninggalkan segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengah hari ini kita berbicara dalam satu tajuk ataupun satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan lidah. Kerana lidah pahala binasa. Bila berbicarakan soal lidah ataupun anggota tubuh badan, ia tidak dapat kita elak daripada kita sama-sama mengetahui bahawasanya ia berkait dengan persoalan akhlak. Kita semua sedia maklum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada riwayat yang lain menyebutkan innama bu'istu liutammima salihul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak di kalangan umat manusia. Salah satu bila kita bicara soal akhlak, baginda Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, antara yang akan memberatkan timbangan kita pada hari akhirat kelak adalah melalui akhlak. Yang akan memberatkan timbangan kita saat kita ditimbang dan dihitung di sisi Allah. Kerana kalau kita hitung dan kita fikir dengan sendiri, melihat kepada ibadah yang khususiyah, ibadat yang khususiyah kita kepada Allah hanyalah dalam beberapa perkara sahaja. Dan ia tergantung kepada beberapa minit sahaja. Sebagai contoh, kita ambil dalam bab solat. Bab solat, kita solat sehari semalam 5 waktu, satu waktu kita kira, kita mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit. 15 minit tu kira lama lah. Kira baca 2 muka surat Quran lah dalam solat. Tapi yang saya yakin insya-Allah kita ni hafal juga ayat-ayat. Dan kita cuba untuk melazimi. Tapi kebanyakan yang menjadi kelaziman masyarakat kita, kebanyakannya membaca ayat-ayat yang pendek. Ayat-ayat daripada surah lazim. Jadi kalau daripada surah lazim, biasanya satu waktu kita ambil kira lebih kurang 10 minit. Kali dengan 5 waktu, hanya 50 minit kita peruntukkan sehari semalam. Bermaksud, bakinya di mana? Untuk menghitungkan amal ibadah kita, memberatkan hitungan kita di hadapan Allah. Maka Nabi SAW sebut antara yang memberatkan timbangan kita pada hari akhirat kelak adalah daripada akhlak. Maka hari ini bila kita bicara soal lidah ni, dia berkait dengan soal akhlak. Cuma kita fahamlah hak lidah ni, lidah yang ada di anggota tubuh kita, di dalam mulut kita. Ada orang dia suka bercakap. Ada orang dia tak suka bercakap, dia suka diam. Ada orang dia suka jelir lidah, nak tunjuk tanda dia marah pada seseorang, dia jelir lidah. Ada orang suka makan lidah lembu, macam-macam lah. Jadi nak menggambarkan kepada kita, bila bicara soal lidah ni, dia berkait dengan soal akhlak. Maka kebetulan kita bicara soal lidah ini, kita duduk dalam bulan puasa. Kita duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan ini, dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ini Nabi sebut dalam sepotong hadis. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dan banyak hadis-hadis yang digunakan perkataan as-siyamu junnah untuk mendefinisikan beberapa perkara. Cuma para ulama membahaskan perkataan ataupun istilah as-siyamul junnah itu, perisai itu ialah perisai daripada kita dihumbankan oleh Allah ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnah minan nar ka junnatin ahadikum minal khital. Disebutkan puasa itu adalah perisai daripada api neraka, sebagaimana perisai kalian dalam perang. Dibuat perumpamaan seperti mana kita duduk dalam medan perang. Maka bila kita duduk dalam medan perang, kita memerlukan perisai. Maka puasa itu ibarat perisai kepada tubuh badan kita, seperti mana ibarat perisai kepada orang yang sedang berperang. Dalam sabda Nabi SAW yang lain,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnah, fala yarfus wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni sha'im marratain," ila akhiril hadis. Hadis ni panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa itu dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tak elok. Fala yarfus, ucapan-ucapan yang kotor. Kita boleh mendefinisikan ucapan yang kotor tu dengan pemahaman kita. Kata dekat orang, mengumpat dekat orang, bercakap perkara-perkara yang tak patut, bercakap perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Walaupun seakan macam perkara bila bicara soal lisan ni macam benda kecil sahaja. Tetapi kita akan tengok nanti beberapa nas daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana besarnya kedudukan orang yang tidak menjaga lidah dan tidak menjaga lisannya daripada dia bercakap perkara yang tidak baik. Maka Nabi kata, "Asyamu junnah," puasa itu sepatutnya menjadi perisai pada seseorang. Fala yarfus, maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan ucapan yang kotor. Wala yajhal, jangan bertindak dengan tindakan yang bodoh. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, dan jika orang yang sewenang-wenangnya merebut hak kamu ataupun mencela hak kamu, maka jawapan yang boleh kita sampaikan, faqul inni shaimun, aku ni sedang puasa. Kan kalau kita nak balah, boleh balah. Tapi Nabi ajar kita, faqul inni shaim, aku ni berpuasa. Sebab apa kita akan jawab aku ni berpuasa? Di hujung nanti ana akan sebut bagaimana hebatnya orang yang mempertahankan dirinya daripada membalas dengan mengucapkan perkara-perkara yang boleh menggambarkan keburukan lisannya. Dia akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita memahami ayat ini, Nabi SAW gambarkan kepada kita dalam keadaan kita berada dalam bulan puasa ini. Nabi kata, "Asyamu junnah." Puasa itu sepatutnya menjadi perisai kepada kita. Menjadi perisai kepada kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Apa yang saya nak sebutkan ialah apa yang telah Allah nyatakan secara jelas dalam ayat yang dibacakan di mukadimah sebentar tadi. Dalam ayat yang dibaca dalam mukadimah sebentar tadi, tak perlu takwil dah. Kita faham secara jelas, secara sarahah Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu puak daripada kaum lelaki itu mencemuh dan merendah-rendahkan puak ataupun lelaki yang lain. Ayat ni para ulama sebut Allah Ta'ala guna perkataan la yaskaru qaumun min qaumin. Janganlah sesuatu kaum itu puak. Cuma didefinisi oleh ulama sebagai golongan lelaki. Sebab apa? Sebab selepas daripada itu Allah Ta'ala sebut, iaitulah wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan pula golongan wanita mencemuh dan merendahkan golongan wanita yang lain. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna perkataan nisa', tapi pada orang lelaki Allah Ta'ala guna perkataan kaum. Yang kaum itu para ulama sebut juga terangkum di sana golongan wanita. Tetapi ayat itu Allah Ta'ala letak khusus wala nisa'um min nisa'in. Kenapa agak-agak? Ni kalau tanya orang perempuan, dia pun marahlah. Kan? Tapi itu secara jelas Allah Ta'ala sebut. Ayat je, dengar sekali lagi. Kalau boleh buka, rujuklah. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Tok Guru Haji Hadi dah buat daurah surah ni. Di kalangan pemuda memang hafal surah ni dan telah didaurah surah ni berkali-kali.
Ya ayyuhalladzina amanu la yazkar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian di kalangan kamu, di kalangan puak lelaki, mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain, walaupun dia menggunakan perkataan kaum. Kerana apa? Asa an yakunu khairan minhum. Kerana kemungkinan orang yang dicemuh itu lebih baik daripada orang yang mencemuh. Ini Allah Ta'ala sebut. Begitu juga Allah Ta'ala kata, wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah golongan wanita itu mencemuh golongan wanita yang lain. Janganlah golongan wanita itu merendah-rendahkan golongan wanita yang lain. Kerana kemungkinan golongan yang dicemuh itu lebih baik berbanding golongan yang mencemuh. Maka ayat ini Allah Ta'ala secara direct memberitahu kepada kita tentang perihal orang yang tidak menjaga lisan mereka. Satu larangan yang jelas Allah Ta'ala sebut tentang golongan yang tidak menjaga lidah mereka. Ni, tajuk kita ni bicara soal lidah. Kerana lidah, pahala kita binasa. Rupanya bukan hanya tajuk, ianya mengambil istifadah daripada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Hujurat yang kita baca ni. Secara direct Allah Ta'ala kata, jangan disebabkan kita membenci seseorang, kita mencemuh dan merendahkan dia dengan menggunakan lisan kita. Sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Maknanya kena belaka. Dia bukan hanya orang perempuan saja, dia orang lelaki juga. Bukan orang lelaki saja, dia juga termasuk orang perempuan. Cuma Allah Ta'ala guna term nisa itu khusus pada orang perempuan. Kenapa? Wallahu Ta'ala alam. Mungkin ada sebabnya. Mungkin ada sebabnya. Ini pun tak pelik zaman sekarang ni. Macam kita selalu dengar orang perempuan mereka berusaha untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan hari ni, realiti hari ni dah jadi terbalik. Orang lelaki pula cuba nak duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan orang perempuan. Mereka pun nak bercakap, nak bergaya lebih daripada orang perempuan. Dia jadi, konsep tu dia jadi beza dengan apa yang berlaku sebelum daripada ini. Maka Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita begitu. Maknanya secara direct Allah Ta'ala ingatkan pada kita, lisan dan lidah ini menjadi antara asbab bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan akan menjadi punca lidah kita itu akan membuatkan pahala-pahala yang kita buat itu akan jadi binasa. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, yang menariknya secara direct Allah Ta'ala kata, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban seseorang. Jangan buka aib seseorang. Dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan panggilan dan gelaran yang buruk. Buka aib, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata orang yang menutup aib seseorang di dunia, Allah Ta'ala akan menutup aib dia di akhirat. Agak-agak kita malu tak kalau orang buka aib kita di dunia? Kita malu. Tapi kalau orang buka aib kita di dunia, dalam pejabat kita, orang pejabat lebih kurang 30 orang yang tahu aib kita. Tetapi andai sekiranya Allah Ta'ala buka aib kita pada hari akhirat kelak, disebabkan kita membuka aib orang, bagaimana yang menyaksikan aib kita itu bukan hanya office mate kita 30 orang, tapi umat hamba Allah yang Allah Ta'ala cipta sejak Adam sehinggalah berlakunya kiamat, semuanya akan menyaksikan aib kita. Maka Nabi kata orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib saudaranya, aib dia pada hari akhirat. Itu soal aib. Begitulah juga dengan gelaran. Kita menggelar seseorang dengan gelaran yang orang tu tak suka. Kalau dia suka tak apa. Kalau dia suka tak apa. Memang dia suka panggil begitu. Sebab apa? Sebab dia rasa bangga dengan gelaran yang dipanggil pada dia. Contoh apa dia? Contoh nama kita Zaitun.
orang panggil kita Cik Mek Molek Zaitun contoh. Kita seronok dan kita suka. Kalau kita suka tu lain. Sebab gelaran itu memberikan sesuatu yang mengembirakan kita. Nabi gelar sahabat. Betul ke Ustaz? Nabi gelar sahabat. Nabi kata ashabi kan nujum man ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku umpama bintang di langit. Tu gelaran lah. Cuma kita jarang amboi hang hari ni nampak macam bulan. Rupanya memang kita nak kata kat dia bulan, muka bulat getel. Orang Kelantan kata muka bulat getel. Maknanya muka bulat tu dia kata sebab bulan. Dia tak suka. Tapi Nabi ibaratkan sahabat ni, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku umpama bintang di langit. Man ihtadaitum ihtadaitum. Barang sesiapa yang mengikut bintang itu, mengikut sahabat itu, nescaya ia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala larang wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah sekali-kali kamu menyatakan keaiban seseorang dengan keaiban, membuka keaiban seseorang, dan janganlah pula kamu memanggil-manggil dengan gelaran-gelaran yang dia tidak suka. Dengan gelaran-gelaran yang tidak suka. Kerana apa Allah Ta'ala menggunakan perkataan la ni? Jangan ni. Maknanya larangan daripada Allah Ta'ala tu larangan yang keras. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menatijahkan orang yang selalu menggunakan lisan dan lidah dia untuk mencemuh, memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Allah Ta'ala kata mereka itu disebabkan mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu, mereka itu dikategorikan sebagai golongan fasik. Bukan kecil tu. Dikategorikan sebagai golongan fasik. Bahkan Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, rugilah orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya, orang yang telah beriman kepada Allah, akhirnya diisytiharkan oleh Allah sebagai orang fasik kerana tidak mampu untuk menjaga lisan dan lidahnya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam ayat itu secara jelas. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Anda nak sebut lagi gambaran bagaimana Allah Taala selain daripada Allah Taala larang. Tadi kita baca ayat Allah Taala kata la yaskar qaumun. Jangan. Allah menggunakan perkataan la, jangan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah Ta'ala guna perkataan la, jangan. Jangan lagi. Maknanya, tak faham bahasa juga kita tu. Walaupun Allah Ta'ala sebut secara direct tu, kita tak faham bahasa juga. Sebab ramai yang tidak menjaga lisan dan lidah kita. Tapi nak sebutnya, Allah Ta'ala guna perkataan la. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dahsyat lagi bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan wail. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wailun. Antaranya, seperti mana kita selalu baca surah ni, surah Humazah. Surah Humazah ni duduk di mana ni? Juzuk berapa agak-agak? Sudahlah. Surah Humazah duduk juzuk amma lah. Kan? Wailul likulli humazatin lumazah. Kan perkataan humazah tu. Wailul likulli humazatin lumazah. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan bagi tiap-tiap pencaci. Wailul likulli humazatin lumazah. Dua tu. Celakalah Allah Ta'ala guna wailun ni, kita nak terjemah apa? Kita ingat lagi almarhum Tok Guru Ni Aziz rahimakumullah. Suatu ketika dulu boom isu bila Tok Guru mengatakan Allah Ta'ala menggunakan perkataan kasar dalam Al-Quran. Wail, celaka. Tak tahulah kita nak terjemah apa dengan wailun ni. Kita nak terjemah macam mana? Kita nak terjemah apa wailun ni? Kalau kita buka terjemahan kitab tafsir ataupun kitab terjemahan Al-Quran,
kita akan jumpa perkataan itu wailun diterjemahkan dengan celaka. Bising musuh-musuh kita ketika itu mengatakan, Tok Guru mengatakan Allah Ta'ala ni marah dengan menggunakan perkataan celaka. Dah nak terjemah apa perkataan wailun ni? Memang Allah Ta'ala sebut wailun. Wailun likulli humazatin lumazah. Wail, celakalah bagi tiap-tiap pencaci yang menggunakan lisannya. Pertama. Yang kedua, wailun tu Allah Ta'ala bagi juga lumazah. Iaitulah bagi mereka yang pengeji. Iaitulah yang menggunakan perbuatan untuk menunjukkan ataupun menunjukkan aib orang lain. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wail. Dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala menggunakan perkataan wail. Antaranya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un. Di mana surah Al-Ma'un ni? Juga dalam juzuk Amma lah, awal-awal tu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kan? Adakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang melakukan kezaliman kepada anak yatim. Orang yang tak beri hak kepada orang miskin. Fawailun lil musallin, Allah Ta'ala kata. Celakalah orang-orang yang sembahyang. Sebab apa? Rentetan daripada orang yang mendustakan agama tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Siapa mendustakan agama? Orang yang menzalimi anak-anak yatim pertama. Orang yang tidak memberi hak kepada orang yang miskin yang kedua. Disebabkan orang yang mendustakan agama beginilah Allah Ta'ala kata, fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sembahyang. Yang kalau ada perangainya macam sebelum daripada ini. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wailun. Sekali lagi. Ayat yang lain dalam juzuk Amma juga. Wailun lil mutaffifin. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wail. Celakalah orang yang menipu dalam ataupun curang dalam soal timbang-timbangan ataupun soal ekonomi. Walaupun cerita mutaffifin ni, orang yang menega lah. Dia timbang beli gandum, dia timbang jadi ringan, dia timbang jadi berat, tu dia buat. Maka Allah Ta'ala kata celaka. Celaka orang yang curang dalam urusan ekonomi, urusan perniagaan. Orang yang menipu dalam perniagaan ini, Allah Ta'ala kata celaka. Allah Ta'ala kata wailun, celaka. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wailun. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Zainab cerita satu hari, Ummul Mukminin cerita satu hari, Nabi SAW balik ke rumah dia. Balik ke rumah Zainab, Ummul Mukminin. Ketika balik ke rumah Zainab, Ummul Mukminin, Nabi dalam keadaan tergesa-gesa. Nabi dalam keadaan marah sangat. Lalu Nabi sebut kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, la ilaha illallah, Nabi kata. La ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad ikhtarabah. Nabi kata, celakalah bangsa Arab. Tiada Tuhan melainkan Allah. Celakalah bangsa Arab. Kerana kejahatan yang dilakukan oleh mereka menyebabkan bagaimana dinding yang dibina oleh Nabi Allah Zulkarnain yang untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj keluar telah pun dibuat lubang. Lubang itu Nabi sebut, Nabi mencantumkan antara jari telunjuk dia dengan ibu jarinya kedua-dua belah jari. Jadi buat begitu. Maknanya lubang yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj disebabkan maksiat, disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Arab, menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj buat lubang sebesar itu untuk masuk ke dalam tempat manusia hidup. Maka para ulama bahas, kenapa Nabi marah sangat kat bangsa Arab? Nabi sendiri bangsa Arab.
Wailul lil Arabi, celaka orang Arab. Satunya, kita faham, di sisi agama, Allah Ta'ala tidak muliakan suatu bangsa, melainkan atas ketakwaan seseorang. Atas ketakwaan seseorang. Seseorang itu bertakwa pada Allah Ta'ala, itulah yang mulia di kalangan orang-orang lain. Itu jelas dalam ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi mengguna ni, Nabi seakan marah sungguh pada orang Arab. Nabi kata, wailun lil Arabi, celakalah bangsa Arab. Para ulama kata Nabi marah sangat itu kerana orang Arab ni, haza wa'id lil Arab, ini satu peringatan yang kuat kepada Arab, li'annahum hamilu liwa'il Islam, kerana orang Arab itu diberi gambaran antara orang yang membawa panji-panji Islam. Macam kita orang Melayu lah. Kalau dalam perlembagaan, kita pernah dengar di kalangan pensyarah-pensyarah membahaskan tentang kedudukan Islam itu. Kedudukan Islam itu dia bukan hanya cerita duduk dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan. Tetapi Islam itu adalah tanah Melayu ini, tanah bumi tanah Melayu ni adalah tanah Islam. Orang Melayu tu dikenali sebagai orang Islam. Mereka itu hamilu liwa'il Islam fi ardil Malawiyah. Mereka itu, orang Melayu itu digambar dan dilihat, diwajahkan sebagai orang yang identitinya Islam, sebagai pembawa panji Islam. Dilihat begitu. Maka Nabi kata pada orang Arab ni, sebab Nabi kata wailun lil Arabi, jahat, celaka bangsa Arab ni, sebab bangsa Arab yang dilihat membawa panji-panji Islam akhirnya melakukan maksiat kepada Allah. Akhirnya melakukan kejahatan pada Allah. Maka Nabi kata sebab mereka itu menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj dah nak boleh masuk untuk menghapuskan umat manusia. Menghapuskan umat manusia. Maka Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha tanya kepada Nabi, anuhliku wa fina salihun. Adakah kami juga akan turut, kita juga akan turut dibinasakan oleh Allah, sedangkan di kalangan kita ada orang baik-baik. Ni Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin, isteri Nabi. Logik soalan dia tanya kat Nabi, adakah bila disebabkan kejahatan sebahagian bangsa Arab menyebabkan kita kena belaka? Menyebabkan kita kena belaka. Anuhliku wa fina salihun. Adakah kami juga akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di kalangan kami ada orang baik-baik? Nabi kata, na'am idza kasural qabath. Nabi kata, ya, saat kamu melihat kejahatan yang terlalu banyak, saat itu Allah menurunkan bala kena belaka. Kena belaka. Maka poinnya ialah Nabi juga menggunakan perkataan wailun, celaka. Maka bila kita balik dengan ayat yang kita kupas tadi, wailun likulli humazatil lumazah, Allah Ta'ala sebut kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci yang tidak menjaga lidahnya untuk digunakan mengatakan pada orang. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wail, menggambarkan sesuatu yang sangat berat. Seperti mana wailul lil mutaffifin, seperti mana fawailul lil musallin, seperti mana hadis Nabi kata wailul lil Arab tadi. Nak menggambarkan sesuatu yang sangat berat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka oleh sebab itu kita fahami daripada mula kita sebut Allah Ta'ala menggunakan perkataan la, jangan. Jangan bercakap benda yang tak baik. Jangan tidak menjaga lidah. Jangan. Yang kedua, kita bawa nas bagaimana Allah Ta'ala tidak lagi menggunakan perkataan jangan. Allah Ta'ala kata terus atas kepala, wailun, celaka. Nak cerita berat. Nak cerita berat orang yang tak jaga lidah. Kemudian yang boleh kita lihat dalam implementasi kedudukan dan keadaan kita
di persada tanah air dalam memperjuangkan Islam. Inilah yang kita nak bawa. Inilah yang kita nak bawa dalam masyarakat. Inilah yang kita nak supaya ahli-ahli kita di kalangan para amilin kita, bahkan ahli masyarakat secara umumnya melihat tak dapat tidak dalam urusan, semua urusan kehidupan kita, dia mesti dikaitkan dengan Islam. Mesti dikaitkan dengan Islam. Bila dikaitkan dengan Islam, di saat itulah ada perhitungan di antara dosa dan pahala. Antara syurga dan neraka. Tak tahulah kena tak kena istilah. Kalau kita nak bina normalisasi perhitungan dosa dan pahala. Walaupun tak tepat. Sebab perhitungan dosa pahala ni dia tak perlu normalisekan dalam kehidupan kita, kerana dia merupakan ketetapan dah daripada Allah. Allah dah buat turun, ini hak boleh, ini tak boleh. Ini dia sempadan dia, ini batasannya. Dah ada clear dah. Tapi disebabkan orang kita ni, benda hak dosa, hak berat dosa pun dia sanggup buat. Benda syirik, dia sanggup buat. Dia mampu buat dan dia boleh buat. Tu tak kira hak kecil-kecil lagi lah. Jadi sebab apa? Barangkali sebahagian di kalangan kita, sebahagian di kalangan ahli masyarakat kita melihat bagaimana dosa tu tak apa. Dosa yang diharuskan. Agak-agak ada tak? Dosa yang dibenarkan. Lalu tak dapat tidak kita nak buat, nak bina pada masyarakat, nak normalisasikan perhitungan dosa dan pahala dalam setiap perbuatan kita. Bekerja, kita kena tengok ada dosa pahala. Kita bercakap, kita kena tengok ada dosa pahala. Kita bertindak melakukan suatu pekerjaan, kita kena tengok perhitungan dosa dan pahala. Begitulah juga kita menulis. Kita menulis. Ada perhitungan dosa dan pahala kita menulis. Tok Guru Haji Abdul Hadi kita mengeluarkan tulisan-tulisan yang berteraskan kepada nas. Anda tak tahulah setakat kita hidup ni di Malaysia ni, barangkali anda tidak berusia berbanding kakak-kakak ataupun abang-abang yang ada, yang dah hidup lama 50-60 tahun ni di pejabat harakah. Orang lama yang duduk harakah ni kenal lah orang-orang yang dahulu-dahulu yang duduk membangunkan harakah ni. Kita yang duduk dalam urusan penerbitan ni, kita tengok tak ada sejarah pimpinan-pimpinan negarawan kita yang mampu menulis dan mengupas secara ilmiah setiap satu isu untuk menjadi panduan kepada rakyat. Tak ada. Tak ada. Orang bercakap nak sebuah negara yang baik, good governance. Orang bercakap soal integriti. Tak ada orang yang mampu menulis pada pandangan ilmiah melainkan Tok Guru Jayadi. Dan kita beruntung. Tok Guru cuba nak bawa dalam soal pentadbiran, dalam soal bernegara, dalam soal mengurus takbir, tak boleh elak daripada membicara soal dosa pahala. Jadi normalisasi perhitungan dosa dan pahala itu barangkali tak tepat perkataan itu, tapi itulah barangkali ruang yang kena buat supaya masyarakat melihat nak buat ni boleh tak boleh? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Almarhum Tok Guru Nik Aziz ketika mana mula mentadbir tahun 1990 waktu kita menang di Kelantan, orang tanya Tok Guru nak bawa negeri Kelantan ke mana? Orang tanya Tok Guru, semua benda tak boleh. Takkan dalam pentadbiran kerajaan, mengurus takbir kerajaan, ada dosa, pahala, syurga, neraka. Itulah yang diwiridkan oleh Tok Guru. Yang dilihat kolot, akhirnya Alhamdulillah 30 tahun pemerintahan Kelantan tidak ada langsung yang sangkut soal berkaitan dengan rasuah dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab ada perhitungan dosa dan pahala. Ada perhitungan dosa dan pahala. Maka begitulah kita lihat dalam tulisan-tulisan yang lain yang Tok Guru kemukakan nak menggambarkan bagaimana perihal
peri pentingnya kedudukan membicarakan soal dosa dan pahala dalam urusan kehidupan kita. Maka samalah juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Kita menguruskan apa yang berada di bawah kita itu, apa yang berada di bawah tanggungjawab kita itu, dalam keadaan kita meletakkan perhitungan dosa dan pahala, ia akan membawa dan mengawal kita daripada kita melakukan perkara yang di luar batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bicara soal lisan. Saya tak bercakap pun mari berjabat ustaz. Saya duduk diam ya. Saya tak bercakap pun. Tapi rupanya tangan kita dah update status. Contoh. Sebab saya tahu, ana menguruskan pasti. Gugur pasti 10,000. Kita nak kawal semua tak dan. So di peringkat negeri ataupun di peringkat kawasan. So kawan-kawan beritahu Ustaz nak tahu reaksi muallimah, alhamdulillah Ustaz tengok status WhatsApp. Sebenarnya anda tak tahu pun status WhatsApp ni rupanya menggambarkan sesuatu respon, reaksi. Sebab kita jarang status WhatsApp selepas diberitahu kata status WhatsApp ni Ustaz sebenarnya efek yang besar. Barulah kita mula nak main status WhatsApp. Rupanya bila kita tengok, rupanya di situ rupanya meluahkan rasa di peringkat mereka di status WhatsApp. Jadi kadang-kadang tak cakap, mari pejabat, mari tempat kerja tak bercakap. Rupanya status WhatsApp tu, dia ni rupanya dia. Status WhatsApp tu menggambarkan apa yang nak dizahirkan oleh lisan. Juga termasuk dalam larangan yang disebutkan. Kadang-kadang kita tak kata, Ustaz saya tak kata kat orang, tapi dia tu memang macam tu. Dah. Tak sama. Dia tak sama tapi serupa. Jadi nak sebutnya, muslimin muslimat sekalian, itulah gambaran kepada kita tentang keadaan dan kedudukan apabila berlakunya perkara-perkara yang tidak ada perhitungan dosa dan pahala, maka perkara yang dilihat kecil iaitu lisan ataupun lidah menjadi tempat peluang untuk menyebabkan kita mendapat dosa daripada Allah dan membatalkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang anda nak sebut, anda nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat. Nabi ni waktu dia duduk dengan sahabat, dia mengambil pendekatan yang berbeza. Kadang-kadang sahabat tanya Nabi. Kadang-kadang Nabi tanya sahabat. Nabi tanya sahabat. Kadang-kadang Nabi bubuh selalu sebab Nabi tengok sahabat ni gini-gini. Kan kalau contoh kita tengok ada hadis Nabi, Nabi cakap tentang ayu amali afdal. Apakah amal yang paling afdal? Nabi jawab amal afdal tu Nabi tengok pada orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanyanya begitu begini, Nabi jawabnya begitulah. Dia ni malah jihad ni. Nabi kata amal yang paling afdal adalah berjihad. Nabi tengok dia ni tak jaga mak bapak, tak hormat mak bapak. Maka Nabi kata amal yang paling afdalnya ialah menghormati ibu bapa. Maka Nabi tengok kepada orang yang bertanya. Maka samalah juga dalam hadis ni, Nabi tanya sahabat, Atadru namal muflis. Istilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata, Nabi tanya sahabat, sa'ala ashabi. Nabi tanya sahabat, atadru namal muflis. Tahukah kamu siapakah golongan yang muflis? Kalau tanya kita nak jawab apa? Tahu Ustaz? Orang muflis ni, dia ada hutang. Ataupun dia di isytihar bankrupt, kira dia muflis lah. Sama ada dia hutang belajar ke, hutang buat bisnes ke, dia hutang apa-apa ke. Hutang-hutang tu menyebabkan dia tak mampu bayar, akhirnya dia di isytihar bankrupt. Itu muflis, hak kita faham lah. Dan itulah juga dijawab oleh sahabat. Sahabat jawab kepada Nabi, qalu al-muflisuna fina ma la dirhama lahu wala mata'.
Orang yang muflis ni sahabat jawab kat Nabi ialah orang yang tak ada harta, tak ada duit, tak ada harta. Iaitulah la dirham lahu wala mata'. Orang yang tidak ada duit, orang yang tidak ada harta. Itu yang disebut dan dimaklumi apa yang dimaksudkan sebagai golongan yang muflis. Macam kita faham. Tapi Nabi SAW jawab, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qad qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dima haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min qatayahum faturihat alayhi summa turiha fin nar. Rawahu Muslim. Allahu akbar. Hadis ni menggambarkan secara keseluruhan tajuk kita kerana lidah pahala binasa. Ni kesimpulan hadis ni, dia menggambarkan tajuk kita tu. Apa dia? Bila Nabi tanya pada sahabat, tahukah kamu siapakah golongan yang muflis? Sahabat kata golongan yang muflis di kalangan kami ialah mereka yang tidak ada dirham, tidak ada duit. Wala mata', tidak ada harta. Ini definisi yang kita juga semua faham. Tapi Nabi jawab lain. Hak Nabi jawab lain inilah yang kita kena tengok. Apa Nabi jawab? Nabi SAW jawab, sebenar-benarnya, hakikatnya orang yang muflis di kalangan umatku yang datang pada hari kiamat. Maknanya muflis bukan di dunia, lagi di akhirat dia juga bawa muflis dia tu. Apa dia? Iaitulah orang di kalangan umatku yang datang pada hari kiamat. Dia datang tu, Nabi kata, datang tu dengan pahala daripada puasa. Bisolatin. Dia datang dengan pahala puasa, pahala solat dia. Kan kita buat solat, kita menunaikan solat, kita dapat pahala. Itu ganjaran yang Nabi sebut dalam hadis. Orang yang sembahyang seorang, ganjaran dia pahala begini. Orang yang sembahyang jemaah, ganjaran pahala begini. Maknanya dapat pahala daripada solat. Pelik. Hadis ni Nabi kata, orang yang sembahyang menjadi muflis. Mereka yang muflis, Nabi kata, di kalangan umatku yang datang pada hari akhirat, dalam keadaan membawa pahala sembahyang dia. Wasiyamin, pahala puasanya. Wazakatin, pahala zakatnya. Dalam masa yang sama, juga dia membawa dosa dia memaki hamun orang. Pahala dia buat tu tak apa dah. Puasa, semayang dia dapat pahala. Puasa dia dapat pahala. Zakat dia dapat pahala. Dia bawa dah. Dia bawa dah pahala-pahala tu menghadap Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan dia bawa pahala-pahala tu menghadap Allah, dia bawa bersamanya ialah dosa-dosa dia. Antara yang Nabi sebut dalam hadis ini dosanya ialah wa ya'ti qad syatama haza. Dia membawa dosa dengan dia suka memaki-maki orang. Dia tak jaga lidah dia maksudnya. Dia tak jaga lisannya. Dan dia juga bawa dosa menuduh orang dengan tuduhan yang jahat. Memakan harta orang lain dengan zalim. Dosa menumpahkan darah manusia. Dosa memukul dan mencederakan sesama manusia. Maka dengan pahala-pahala semahyangnya, puasanya, zakatnya, Allah Ta'ala sebut pada hari akhirat kelak, dia terpaksa membayar. Dia terpaksa memberikan pahalanya kepada orang yang dia zalimkan di dunia dulu. Maknanya kalau kita buat dosa pada orang, kita bawa pahala semayang kita tu kita bagi dekat orang yang kita kata dekat dia. Pahala puasa kita tadi kita bawa terpaksa bayar dekat orang yang kita zalim tadi. Dekat orang yang kita tak jaga lidah, menghina dan menuduhnya dengan yang bukan-bukan.
Ni kata bahaya lidah ni. Pahala-pahala tu kita bawa. Tapi tak jadi memberatkan timbangan kita. Kerana bila kita ditimbang setiap amalan kita, Allah Ta'ala akan tengok kita ada tak dosa dengan orang. Kalau kita membawa bagasi dosa, kita kata dekat orang, dia ambil pahala kita beri pada dia. Rupanya banyak. Kita kata ke orang ni, banyak daripada amal ibadah yang kita buat. Bagi, bayar rokok ada sikit balance kat kita. Rupanya bagi tak ada habis. Ni bukan anak sebut ni. Hadis Nabi kata. Bagi ada hak semayang tarawih baru malam kedua ni. Bagi. Sebab dah kita bagi hak 2 malam tu semayang tarawih 20 minit ya, baru 40 minit kita kata ke orang sejam contoh. Kan? Kita dah bagi ada balance 20 jam. 20 minit. Menyebabkan kita bagi tu pahala tak ada dah kat kita. Nabi sebut dalam hadis ni, ketika mana kita nak bayar dosa yang kita buat ke orang tu dah habis pahala yang kita ada, Nabi kata Allah Ta'ala akan ambil dosa orang yang kita kata yang zalim, kita buat zalim pada orang tadi, dia ambil dosa dia, ditimpakan ke atas kita untuk bayar balik kesilapan yang kita buat pada orang tu. Allahu Akbar. Tak tahulah kalau kita kata ustaz tak rasa apa-apa lagi ayat hadis ni. Tak, kita tak ada rasa apa-apa, kita tak tahu nak kata macam mana dah. Kita mula awal tadi cerita Allah Ta'ala kata larangan. Mari pula ayat kedua kita kata Allah Ta'ala sebut wailun, celaka. Mari pula yang ketiga ni Nabi sebut secara jelas. Nabi sebut secara jelas. Kalau kita ada pahala, kita kena bayar. Habis pahala, dosa orang yang kita buat jahat tu akan diletakkan di atas kepala kita. Yang lebih menakutkan akhir sekali hadis Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, summa turiha finnar. Akhir sekali Allah Ta'ala humban dalam api neraka. Allahu Akbar. Jadi gambaran yang kita faham daripada apa yang Nabi SAW sebut ni amat berat jika sekiranya di kalangan kita ni tidak jaga lidah. Nabi kata ni jaga lidah ni. Nabi pegang lidah ni. Kuf. Pegang ni. Nabi peganglah. Jagalah lidah ni. Kerana ia akan menyebabkan sebahagian di kalangan kamu akan dihumban ke dalam api neraka Allah SWT. Hadis ni memberi faham kepada keseluruhan topik yang kita bincang. Maka patutnya kita melihat perkara ni sangat-sangat berat. Dan akhir sekali anda memetik firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Surah Yasin ayat ke-65 ni, surah Yasin ni antara surah yang kita rajin baca. Cuma ada ayat Allah Taala sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari akhirat Allah Taala kata, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Allah Taala menutup, nakhtimu ala afwahihim, Allah Taala menutup mulut kamu yang boleh berkata-kata. Kita ni mulut boleh bercakap di dunia, nak cakap-cakap ya. Kadang-kadang sampai tak ada limit. Sampai tidak, bukan tak boleh cakap, kan kata ustaz tak boleh cakap ke ustaz. Pelik apa tu orang harakah mari diam, macam buat harakah tak bunyi, sepatah buat apa. Kami baru dengar kuliah semalam, jangan bercakap. Bukan begitu. Bercakaplah, tetapi falyakul khairan au liyasmut, Nabi kata. Cakaplah sesuatu cakap yang baik, yang boleh memberi manfaat. Apa yang boleh beri manfaat? Mu masak apa malam ni? Buka puasa. Manfaat tak? Manfaat. Bukan sampai nak tanya masak apa tak boleh. Manfaat dah tu. Oh tak tahu nak buat resepi apa tu, apa ni? Lupa semua. Orang Kelantan suka makan akok kedut. Akok, tak tahu buat resepi akok. Kita cerita resepi itu juga satu benda yang dikira sebagai manfaat. Falyakul khairan, berkatalah dengan kata yang baik, au liyasmut, ataupun kalau tak ada kita diam. Itu tak apa. Tapi nak ceritanya apa yang kita kata tu, Allah Taala kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Allah Ta'ala berfirman, pada hari akhirat nanti, nakhtimu ala afwahim, mulut kamu yang tak boleh tutup bercakap perkara-perkara yang tak patut. Kalau fal yakul khairan, berkata baik, fadal, katalah. Nak beri penerangan pada orang, fadal, berilah penerangan. Nak bercakap, nak bersembang benda-benda yang bermanfaat dan berfaedah, tidak mengumpat orang, fadal, bercakaplah. Sebab ada juga hadis dan ayat yang lain, bercakap yang bermanfaat akan boleh pahala pula. Kita duk cerita ni sebab tajuknya kerana lisan pahala binasa. Kalau kita tajuknya kerana lisan pahala bertambah, tajuk dia hak lain lah pula. Kan? Tajuk dia hak lain lah pula. Ni kira tajuk tu ialah kerana lisan pahala binasa. Maka kita nak jaga lisan kita ni, falyaqul khairan, katalah dengan kata yang baik. Tak ada sangat, auliya smut, diam. Jangan update status. Contoh, nakhtimu ala afwahihim, maka Allah Ta'ala menutup lidah kita, menutup mulut kita. Afwahihim ni mulut. Simboliknya Allah Ta'ala nak sebut hari akhirat. Allah Ta'ala tahu yang di dunia ni kita pandai bercakap. Yang di dunia ni kita tahu mencipta alasan. Kita tahu untuk memberi alasan. Kita tahu nak kona lah, orang kata mudah. Bapa gini ni, bapa gini-gini. Dia kona, akhirnya selamat. Walaupun silap. Maka Allah Ta'ala kata, waktu hari akhirat yang kamu pandai kona di dunia, nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala akan tutup mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, ia akan berkata menjadi saksi di hadapan Allah, aydihim, tangan-tangan kamu. Wa tarjuluhum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kaki-kaki kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang telah kamu lakukan. Maka oleh sebab itu, kita kena mengambil tahu sungguh-sungguh, mengambil berat sungguh-sungguh apa kedudukan, apa lidah, lisan kita yang nak berkata itu, agar ia meletakkan perhitungan dosa dan pahala di hadapan. Termasuklah juga perkara-perkara yang kita buat, perkara yang lain, ada perhitungan dosa dan pahala di hadapan. Jadi, ana kira cukup setakat itu. Sedikit perkongsian berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan lidah. Jika tidak kerana lidah itu, pahala kita akan binasa. Dan kita harapkan, insya-Allah, mudah-mudahan kita berdoa dengan keberkatan di bulan Ramadan, untuk memberatkan lisan lidah kita ini, ayuh kita perbanyakkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ayat-ayat Quran. Ada orang azam untuk Ramadan tahun ni dia nak khatam Quran 3 kali. Dia nak khatam Quran 3 kali, bermaksudnya dia akan sehari baca 3 juzuk. So itu azam orang lah. Azam kita, ustaz, saya azam insya-Allah semuka. Itu hari biasa bukan Ramadan. Hari yang masuk Ramadan, azam lebih daripada hak biasa kita buat. Sebab kalau kita sama je, rugi. Rugi, ulama kata rugi orang yang masuk Ramadan dan dia keluar Ramadan macam dia masuk. Rugi. Maka biarlah kita masuk Ramadan, kita keluar bezanya, sebab bezanya bertambahnya koleksi pahala kita di hadapan Allah. Salah satunya untuk kita menutup ruang kita menggunakan lisan kepada jalan-jalan yang tidak sepatutnya. Ayuh kita memperbanyakkan ayat-ayat, bacaan ayat-ayat Quran, zikir-zikir pada Allah, termasuklah Asmaul Husna. Membaca nama-nama Allah setiap hari, jangan kita terlepas walaupun sekali untuk membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang kesemua itu akan menjadikan kita memberatkan timbangan kita dan menyelamatkan kita daripada diambil pahala yang ada pada kita, diberikan kepada orang yang kita zalim, yang kita buat kesalahan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.